الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحفظ وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah yang memberi kepada kita taufik untuk kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Hati Faridah. Kita dah berada pada bab akhir daripada kitab kita ini pada muka yang ke-67. Kita berhenti dekat mana tu? Roh. Kemudian daripada mati situ. Hakikat roh. Neraka dan hakikat roh. Betul 10 neraka dan hakikat roh. Daripada tajuk tu. Maknanya patutnya tajuk tu duduk atas daripada dan hakikat roh. Kalau saya takkan jauh inilah. Yang tu ditajuk baru ke tak? Tak. Saya ada di bawah. Patutnya tajuk roh ataupun hakikat roh ni dia perbincangan tentang roh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, dan hakikat roh tidak mengetahuikan dia melainkan Allah juga. Jadi sekarang ni masuk pada perbincangan roh. Jadi roh ini ialah satu jauhar lah, makhluk yang Tuhan cipta, jauhar yang ada pada tubuh kita. Bila ada roh dalam tubuh kita, maka tubuh kita ini hidup. Kerana hayat kita, hidup kita dengan roh. Hidup kita dengan roh. Jadi dengan roh maka badan kita pun hidup. Keluar roh maka badan kita tak hidup lah, mati. Keluar roh itu mati. Jadi roh ini termasuk daripada perkara yang tidak fana. Jadi dia ni mati itu bukan makna tak ada, habis, hapuslah ke tak. Jasad kita ni dia mati iaitu apabila keluar roh daripada tubuh. Roh hayat keluar daripada tubuh. Roh tu sendiri mati ke tak? Tak. Dia roh tu satu jauhar yang asing yang Allah Ta'ala buat, yang mana dia ada sebelum wujud tubuh kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu ialah satu kumpulan tentera yang mana dipersiapkan, yang telah ada. Fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jadi apa yang telah kenal di alam arwah. Jadi roh ni Allah Ta'ala cipta awal lagi lah, awal daripada tercipta tubuh kita. Tubuh kita hasil apabila mak ayah kita, daripada mak ayah kita. Tapi roh kita dah ada dah. Ada dengan Allah Ta'ala cipta awal.
Dalam hadis ni Nabi sebut al-arwah junudun mujannadah, satu kumpulan yang Tuhan letak sekali seperti tentera, yang mana kita dah berhimpun di alam arwah bersama roh-roh manusia lain. Jadi di alam roh tu manusia ni dah berhimpun sekali dah. Mana yang ta'arafa minha, yang berkenalan di alam roh, iktalafa. Bila hidup, masuk hidup dalam dunia dan alam jasad, maka orang ni berkenalan dekat dunia. Bila dia berkenalan di alam arwah, alam ruh, maka bila dia hidup nanti dalam jasad, dia akan berkenalan dengan orang yang penuh berkenalan di alam ruh. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dan mana-mana ruh yang tidak serasi, yang tidak serasi di alam arwah, di alam ruh, maka dia hidup nanti di alam alam dunia ni, bashar sebagai manusia ni, maka dia tak akan bertemu lah, dan dia tidak akan serasi lah. Dia tidak akan serasi. Maka di sini Nabi SAW sebut bahawa kenal kita di sini, kenal kita di sini kerana kita telah kenal di alam ruh. Bertemu tuan-tuan dengan saya, dah sama-sama isteri kita, anak kita, orang jiran kita. Kenapa? Kerana alam ruh tu kita kenal dah, kita berkenalan dah. Maka di dunia ni akan jadi mesra, akan berkenalan. Kalau tak kenal sana, maka di alam dunia tak akan kenal. Jadi hakikat ruh macam mana? Tak ada orang tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Ni antara soalan yang disuruh oleh orang Yahudi kepada musyrikin Mekah. Apabila masyhur di kalangan penduduk Mekah ada Nabi akhir zaman mengaku dan keluar di kalangan orang Mekah, namanya Muhammad. Jadi sebahagian penduduk Mekah ni, mereka ni tahu bahawa orang yang paling kenal tentang Nabi dan Rasul ialah Bani Israel lah, kerana mereka mempunyai banyak Nabi dan Rasul. Bangsa Arab ni selepas daripada zaman Nabi Ismail alaihi salam, maka kenabian tu tak ada lagi sehingga Rasulullah. Cuma ada pandangan lah, ada beberapa orang Nabi-Nabi Arab tu, tapi itu tidak kita kata pandangan-pandangan yang tidak kuat lah. Jadi betul gedok tu wallahu alam. Tapi secara masyhurnya, lepas daripada Nabi Ismail, maka Nabi daripada bangsa Arab Rasulullah lah. Maka dalam tempoh yang lama itu, Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utuskan ni datang daripada Bani Israel, ahli kitab. Maka orang Arab Mekah pergi tanya ahli kitab, macam mana ni nak tahu Muhammad ni ada dekat pemuda di kalangan kami ni, dia dakwa jadi Nabi. Jadi kami nak tahu macam mana dia ni betul Nabi ke tak? Ada soalan. Dia kata, mu nak tanya, mu tanya soalan ni. Antara soalan yang ditanya, disuruh untuk tanya kepada Nabi ialah tentang ruh. Ada yang soalan tanya tentang Zulkarnain. Jadi antara soalan ialah tanya pasal ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya akan dikau, hai Muhammad, tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu daripada urusan Tuhanku. Amri rabbi, urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak diberi daripada ilmu kepada kamu kecuali sikit saja. Jadi ruh ni antara soalan yang mana Bani Israel kata kalau dijawab maknanya dia bukan Nabi. Dia kena jawab tak tahu. Kena jawab Allah yang lebih tahu. Gitu. Sehingga Rasulullah jawab tu apa yang Allah Ta'ala beritahu, min amri rabbi. Dan ulama panggilkan, apabila berdasarkan ayat ini dipanggil ruh ini termasuk dalam alamul amri. Alamul
alamul amri, kerana min amri rabbi. Alamul amri itu apa? Ialah alam yang tidak nampak. Dia Allah Ta'ala lillahil khalqu wal amr. Allah Ta'ala baginya al-khalqu, sepenciptaan dan makhluk-makhluk yang zahir yang nampak. Lillahil amru wal khalqu, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah segala makhluk-makhluk yang nampak ni, dan juga al-amru, dan juga makhluk-makhluk yang tidak nampak. Jadi daripada itu adanya istilah dipanggil alamul amri dan juga alamul khalqi. Alamul amri dengan alamul khalqi. Ya, lillahil amru wal khalq, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa nama ni, urusan, segala urusan. Lahul amru wal khalq. Ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-khalqu dan juga al-amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Bagi Allah itu al-amru, al-khalqu wal amru. Alamul khalq dipanggil dan juga alamul amri. Jadi alamul khalqi ni apa dia? Ialah alam yang nampak oleh panca indera kita, dipanggil alamul khalqi. Yang kedua dipanggil alamul amri. Alamul amri ni alam yang tidak nampak. Orang mungkin orang istilahkan alam di sebalik mata. Sebalik mata maknanya tak nampak mata lah. Alam yang tidak nampak di mata ni. Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Bagi Allah itu al-khalqu wal amr, alam khalq dan alam amr. Termasuk dalam alamul amri ni ialah ruh. Tu sebab tu Tuhan bila tanya kepada Nabi, Allah Ta'ala turunkan wahyu, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri. Okey, jadi hakikat roh tidak ada yang mengetahuikan dia, melainkan Allah jua, Tuhan sahaja yang tahu. Jadi perbincangan tentang roh ini dia tidak akan dapat natijah ilmu yang yakin kecuali berdasarkan beberapa pandangan-pandangan yang mungkin ambil daripada penafsiran-penafsiran para ulama salaf, dan juga nukilan-nukilan yang dibawa lah. Macam mana bentuk roh kita ni? Bentuk roh kita ni macam mana? Ada kata bentuk roh kita lah macam kita. Bentuk roh kita tu macam kita. Cuma kita ni hak jasad, hak segi tu dia macam dia bukan berjasad gini, bukan objek legak, tak. Bukan bertokor gini. Macam mana tu? Macam super kita. Kalau kita tengok cerita tu macam ada bayang. Gitulah. Tapi benda itu semua itu ialah hanya ijtihad dan juga pandangan yang berdasarkan riwayat-riwayat ataupun pandangan para ulama. Hakikatnya mana Allah A'lam. Antaranya yang disebut tu lah, supaya kita gini, makna roh kita macam gini kok. Tapi dia masuk, boleh masuk roh. Dan ulama juga membahagikan roh ni kepada dua, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa, Allah lah yang mematikan diri-diri orang tu, nyawa-nyawa orang, Allah lah yang mematikan. Hakikatnya Tuhan. Hina mautiha, ketika dia mati tu Tuhan yang ambil kembalikan nyawa tu. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah yang tidak mati.
Yang tidak mati Allah Ta'ala pegang fi manamiha, ketika dia tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah Ta'ala pegang nyawa atau roh yang telah ditentukan mati, lepas keluar roh tu Tuhan pegang, tak boleh balik dah. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Tuhan lepaskan balik roh satu lagi kepada masuk semula dalam jasad sehingga tempoh masa yang ditentukan. Jadi ada dua situ, iaitu dipanggil sebagai ruhul hayah, ruh hidup. Yang kedua dipanggil ruhul yaqazah, ruh sedar. Jadi ruhul hayah ini yang Allah Ta'ala kata wallati fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah pegang roh yang mana Tuhan dah tentukan dia mati, Tuhan pegang. Bila keluar roh tu Tuhan pegang, Tuhan dah lepas balik dah. Itu dipanggil ruhul hayah. Bila keluar roh itu manusia ni mati. Ada roh dalam badan, makna manusia tu masih hidup. Bila keluar ruhul hayah ini, dia tidak akan kembali dan orang tu akan mati. Yang kedua dipanggil sebagai ruhul yaqazah. Ruhul yaqazah ni yang disebut wa yursilul ukhra. Tuhan lepaskan ruh satu lagi ila ajali musamma, sehingga tempoh yang ditentukan. Ruh yang Tuhan lepas mula ni, dia keluar daripada badan, tapi dia Allah Ta'ala lepaskan semula, masuk mula dalam badan. Ini dipanggil ruh yaqazah, ruh sedar. Yaqazah ni sedar, bahasa Arab makna sedar. Jadi ruh sedar ni bila kita tidur dia keluar. Mimpi tu. Betul, mimpi macam-macam. Bila keluar roh ni macam-macam kita mimpi. Kita mimpi pergi tempat jauh, kita mimpi jumpa orang yang mati dah. Kita mimpi kena kacar di hatu, kena kejar di rimah, macam-macam. Sebab apa? Sebab roh ni keluar, dia masuk di alam roh, dia boleh jumpa sama-sama roh. Dia ada gangguan-gangguan apa situ. Nampak tak? Contoh kita nak teringat sangatlah tempat yang jauh, anak kita duduk jauh, contoh dia, sahabat kita duduk jauh. Kadang roh keluar pergi ke tempat tu, tapi bila orang kejut, dia akan kembali balik, sedar balik. Sebab dipanggil ruh yaqazah, roh sedar. Tapi kalau roh mati, roh betul keluar, ruhul hayah keluar, orang ni tak akan kembali dah, tak akan kembali balik. Itulah yang mana dibincangkan berdasarkan kepada nas-nas yang datang berkaitan dengan roh. Hakikat sebenarnya kita tak tahulah ke mana roh ini. Dan Tuhan tak suruh, syariat kita tak suruh pun fikir tentang hakikatnya. Sebab itu Tuhan kata wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberi kepada kamu daripada ilmu kecuali sikit. Hak sikit itulah hak tahu tak ada sikit-sikit tu. Hakikat sebenar hak Allah Ta'ala sahaja. Kemudian kata pengarang dan malakul mauti. Malakul maut, malaikat maut lah, ialah yang mengambil nyawa. Jadi hak ambil nyawa, tugas dia tugas malaikat maut. Yang dipanggil sebagai dalam bahasa sebagai dalam sebahagian daripada asal sebagai malaikat Izrail. Bila Izrail, Izrail itu Al-Malikul Jabbar, hamba Tuhan yang maha gagah perkasa. Nama itu bahasa Syriani. Jadi Izrail itu makna hamba Tuhan yang gagah. Memang orang takut gerung belaka Izrail bagi. Izrail bagi gerung belaka. Takut juga kalau orang nama Izrail. Muhammad Izrail. Siapa telefon? Izrail telefon. Jaga molek kat gigi Izrail mari. Tak ada orang nama Izrail tak. Jibril ada. Jibril tak apa sikit. Ada. Itu Israel. Israel, kedai roti Israel kat Palu. Tu Israel bukan Israel. Waktu jangan kita tembak. Tu dak rampas tanah orang. Kedai roti Israel. Jadi
Ni Israel. Jadi dia ni malakul maut, malaikat maut. Ketuanya namanya Israel. Ialah yang mengambil nyawa. Dan wajib beriman. Situ. Ini kalau ikutnya dalam perbincangan malaikat dia sebut dah lah. Dia ulang baliklah sebab berkaitan dengan roh. Dan wajib beriman bahawasanya mati itu dengan rentohan Allah. Situ tulis ni ke dia je. Rentahan. Rentahan ni makna dengan Rentahan tu makna dengan perintah Tuhan lah, dengan arahan Tuhan, suruhan Tuhan. Makna kuasa Tuhan. Rentahan ni kuasa Tuhan. Mati itu hakikatnya Allah Ta'ala. Sebab itu dia Allah yatawaffal anfus, Allah yang mematikan nyawa-nyawa. Dan malaikat ni yang menjalankan tugas. Allah nak buat, hakikatnya Allah lah. Hakikatnya Allah. Tapi yang Allah Ta'ala suruh malaikat-malaikat ni sebagai apa? Sebagai menjadi bukti keagungan dan kekuasaan. Allah nak mematikan sekali pun boleh je. Siapa yang Tuhan matikan? Matikan terus? Israel lagi. Dia cabut nama orang. Dia cabut nyawa orang. Dan nyawa dia siapa nak cabut? Tuhan cabut. Bila habis semua alam ini, Allah Ta'ala hancurkan nanti di kiamat ni, pada tiupan sangkakala mati belaka. Sekarang tinggal siapa lagi? Siapa nak cabut nyawa tu? Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala akan matikan malaikat-malaikat yang ada tu. Jadi dia mengambil nyawa. Dan wajib beriman bahawasanya mati itu dengan rentahan Allah, dan mesti tiap-tiap yang bernyawa itu mati. Tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dengan makna keluar rohnya. Pasti akan mati. Bila sahaja yang kita tidak tahu. Kemudian kata pengarang, roh kemudian daripada mati. Roh kemudian daripada mati itu ke mana tempatnya? Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya roh kemudian daripada mati badan itu dinikmatkan dia atau diazabkan dia hingga kembali kepada badannya. Roh ni lepas mati duduk mana? Roh ni lepas mati duduk di mana? Dia kata dapat nikmat dan juga mendapat azab. Dapat nikmat dan juga mendapat azab. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam kedudukan atau tempat roh ini. Ada beberapa pandangan lah. Antaranya kalau kita yang paling-paling ataupun kebanyakan ataupun berdasarkan pandangan sebahagian ulama, ramai mengatakan berdasarkan ayat surah Al-Mutaffifin lah. Bila Tuhan sebut tentang di manakah catatan orang-orang yang jahat. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Itu orang akan roh-roh tersebut akan duduk, orang jahat atau orang kafir ni akan duduk di sijjin. Dalam selepas itu Tuhan sebut pula, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Catatan orang-orang yang baik ini akan duduk di illiyin. Duduk di illiyin. Itu satu pandangan. Ada kata roh tu ada dalam kubur lah. Kubur bukan maknanya tempat yang di alam dunia ni, tapi pada alam barzakh
Di alam barzah. Tapi di mana? Ketika tanam tu maknanya setelah roh itu keluar, dia berada di alam barzah. Kalau seseorang itu ahli syurga, maka akan dibukakan kepadanya pintu syurga. Dia tak masuk lagi, cuma buka pintu dulu. Buka pintu. Contoh kita kata dalam rumah tu ada hidangan yang sedap-sedap. Kita tak boleh masuk lagi, tapi tuan rumah buka pintu tu, baru dapat dah. Tengok sedap dah. Tak nampak tu dah pecah liur dah. Leleh dah alir, sedap dah tu. Bau sedap dah. Dapat kitalah orang yang akan menjadi ahli syurga, dibukakan pintu daripada pintu syurga. Dia tak boleh masuk lagi sebab belum berlaku hisab yang di hari akhirat nanti. Ada pun orang yang daripada ahli asyaqawah, yang mendapat kecelakaan, na'udzubillah min zalik, mereka ini akan dibukakan lubang daripada lubang api neraka. Jadi bahang tu dapat dah. Dah masuk lagi, bahang tu dapat dah. Sebagai apa? Sebagai seksaan awal kepada mereka. Jadi dapat dinikmatkan dia muna'amun, mu'adzabun, muna'amun mahma baqi. Roh ini akan diberi azab dan dapat nikmat mahma baqi, selama mana dia ada, kekal. Dalam syurga selama-lamanya, dalam neraka pun selama-lamanya bagi orang yang kufur, hingga kembali kepada badan. Sehingga roh ni kembali semula ke badan, Allah Ta'ala bangkitkan pada hari akhirat. Roh ni akan dikembalikan kepada badan. Jadi masa tu akan berlakulah hitungan seterusnya. Dan tidak mati seorang melainkan sudah habis rezekinya. Orang tu takkan mati kecuali habis rezeki dah. Rezeki ni banyak, jangan ingat makan minum je. Terik nafas, embuh nafas tu rezeki kot tu. Kalau tak boleh terik nafas, tak boleh embuh nafas, atau terik tak boleh embuh, embuh tak boleh terik, habis rezeki lah. Jadi selama mana ada boleh tarik nafas, embuh nafas, boleh masuk makanan, rezeki dalam badan dia ni, boleh bergerak anggota jantung dan seumpamanya, darah bergerak, mana orang tu ada rezeki. Jadi takkan orang tu mati kecuali dengan habis rezeki dia. Dia tidak akan makan rezeki orang lain. Dia tak akan makan rezeki orang lain. Jadi anak dia, rezeki anak dia, dia rezeki dia, bini rezeki bini. Tak ada anak makan rezeki kita, tak ada. Anak takkan makan rezeki kita. Makan harta kita boleh. Bini makan harta kita, boleh. Tak. Beras, beras kita beli. Bini makan harta kita. Tu tak apa, tu memang berlaku. Tapi rezeki kita tak makan. Rezeki ni benda kita dapat manfaat. Anna rizqa indana mantufi'. Rezeki di sisi kita ahli sunnah, apa yang kita dapat manfaat tu rezeki. Bukan wama mulik, bukan apa yang dimiliki. Bukan rezeki itu apa yang kita milik. Itu pandangan ahli sunnah. Mu'tazilah dia kata rezeki itu ialah apa yang kita milik. Rezeki apa yang kita milik. Yang ini salah. Yang sebenarnya ialah rezeki apa yang kita dapat manfaat. Apa yang kita milik tak mesti jadi rezeki kita. Apa yang kita milik tak mesti jadi rezeki kita. Bukti mudah sangat lah. Duit dalam bank tu kita milik, tapi boleh rezeki kita belaka tak? Kadang beri ke bini, beri ke anak, bayar zakat, bukan rezeki kita. Makanan hak kita beli, hak kita nak makan, tok dalam pinggan kita. Tok dalam pinggan kita boleh ada. Belilah Cik Mek molek. Cik Mek molek nak makan, tok ambil seketul tok dalam pinggan. Mari ayam patut boleh ada. Buat lagi.
Tak ada rezeki. Tak ada rezeki tu. Maknanya bukan rezeki kita lah tu. Tidak tercatat bahawa Cik Mek Molek ni rezeki kita. Rezeki jadi rezeki ayam tu. Okay. Jadi rezeki ni boleh jadi halal, boleh jadi haram. Tuhan beri. Fa yarzuqullahul halal wal haram. Allah Ta'ala beri rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Orang tu dapat sesuatu dengan cara yang betul, maka rezekinya rezeki yang halal. Orang tu dapat dengan cara yang haram, rezeki dia juga, tapi dengan dapat dosa lah. Sebab contoh curi. Sallallahu alaihi wasallam curi contohnya, curi selipar. Curi selipar. Jadi dia pun bukan salah ambil selipar ni, nak curi betul. Dia nak selipar tu. Jadi rezeki dia tak, dia pun pakai, dia pun guna. Rezeki dia lah selipar tu, tapi selipar tu haram. Jadi Allah memberi rezeki kepada hamba-Nya sama ada yang haram dan juga yang halal. Jadi seorang tu mati tidak akan mati melainkan sudah habis rezekinya dan umurnya, habis umur dia. Umur ni habis. Habis umur. Boleh jadi ada orang tu nak mati setepat. Tak, nak mati sangat. Contohnya di Mekah. Tak, tapi tak ada apa nama ni, tidak ada kesempatan atau tak ada takdir kata Tuhan mati Mekah. Ada orang mati kat lain. Ada mati kat lain. Tapi tanah Mekah, tanah Madinah berlaku dulu ada beberapa ulama-ulama meninggal di negeri mereka. Kerajaan Saudi ambil jenazah tanah di Baqi'. Siapa sangka? Tak, siapa sangka? Ada orang yang mana pergi contoh makan angin ke Korea ke Jepun, meninggal, ahli keluarga tak boleh buat alik jenazah sebab lambat dah semua. Tanah Jepun, tanah Korea. Jadi semua itu tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala juga. Jadi umur habis mati itu bila habis umur, dan dia tidak akan lewat walaupun sikit, tidak akan lambat walaupun sekejap. La yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan terlewat walaupun sedetik, seketika, dan tidak akan terawal walaupun sekejap. Jadi tepat-tepat mati. Dan jika dibunuh sekalipun, walaupun kena bunuh, di sisi ahli sunnah wal jamaah, orang kena bunuh tu dia mati bila? Ajal dia bila? Ajal ketika tu. Bukan makna pembunuh memutuskan ajal dia. Dia kalau dok bunuh, umur dia panjang ni 70 tahun, tapi kena bunuh 60 tahun kena bunuh contohnya. Tak. Bila orang tu bunuh orang tu, makna ajal dia umurnya situ lah, tapi berlaku kematian dengan cara pembunuhan tu. Katakanlah orang tidak bunuh, katakanlah mati juga. Mati juga. Dok bunuh 60 tahun, dok kena bunuh, mati juga. Belanggur ke, mati sakit ke, mati apa, sebab ajal dia situ. Jadi hak ni, ajal ni perkara yang mana tak akan berkurang, tidak akan bertambah. Hak ni hak ajal di sisi ketetapan Allah Ta'ala lah. Itu maksudnya. Okey. Dan jika dibunuh sekalipun, jadi di sisi kita, orang yang mati dibunuh itu ialah orang yang sampai ajal dia. Okey. Umur dia situ je. Masa tu lah, masa dia kena bunuh tu, habis umur dia dengan sebab bunuh, situ juga ajal. Andai kata orang tu tak bunuh, mati situ juga. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam bab jihad fisabilillah ni, orang-orang munafik dia takut keluar jihad. Tak. Jihad ni
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kamu lari tu, sesungguhnya fa innahu mulaqikum, kematian tu akan jumpa dengan kamu juga, akan dapat juga. Dalam ayat lain Tuhan sebut walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada dalam tembok yang teguh, tutup belakang pintu, jangan bagi malaikat Israel masuk. Jangan bagi malaikat masuk dah. Mati mati situ je kok. Mati situ je kok. Apa dah? Jadi orang cerita orang buat tak boleh kira. Orang putih buat cerita malaikat maut lari daripada mati. Malaikat maut rupa lari daripada mati, kena ke orang lain. Tu cerita. Hakikat sebenarnya tak boleh lari. Tak boleh lari. Ada diceritakan dalam hikayat bahawa ada seorang tu, dia Tuhan tunjuk kepada dia apa nama ni, malaikat maut. Satu hari dia pergi basuh. Lepas tu dia perhati ada seorang yang pelik ni, dia duduk perhati seorang pemuda. Duduk perhati seorang pemuda ni. Maka bila perhati maka dia sedar, pemuda ni sedar ada orang perhati dia, tengok pergi pasar, tengok pergi sini, tengok di Baghdad. Akhirnya dia bertanya, mu siapa sebenarnya ikut aku ni? Kata, aku ialah malaikat maut. Malaikat maut. Dah buat apa? Aku pelik, mu sepatutnya mati di India, tapi kenapa mu ada di Baghdad? Mu tak sepatut mati sini, tak khabar mana? Mu tak sepatut mati sini, tapi kenapa kamu ada di sini? Aku malaikat maut, aku nak ambil nyawa mu. Jadi orang tadi pun sama tu sama ada Nabi Sulaiman ada. Orang tadi pun dia pergi jumpa Nabi Sulaiman. Ini cerita hikayat ni betul ke tak, bukan kita nak tahu betul ke tak tu, nak tengok ibrah daripada kisah riwayat ni. Jadi orang lelaki tadi pergi jumpa Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku nak pinjam angin sekejap, mu atur aku jauh, aku tak berduduk di Baghdad, atau aku ke India. Jadi hak tadi kata aku malaikat maut tu tidak kabur lah, tapi aku pelik, sepatutnya mu mati hari ni. Jadi kawan ni takut, pergi jumpa Nabi Sulaiman, minta tak boleh duduk sini sebab malaikat maut ada, nak lari ke negeri India. Jadi Nabi Sulaiman pergi lah, pergi pinjam angin atur di India. Lepas tu mati umur situ. Nah, Allah Ta'ala lepas tu jumpa Nabi Sulaiman, kata malaikat maut jumpa Nabi Sulaiman, kata memang apa yang Tuhan sebut tu berlaku sungguh. Aku sepatut ambil nyawanya di India, tetapi aku pelik kerana dia berada di hari ini di Baghdad. Berada di Baghdad. Jadi aku pelik, macam mana orang ni boleh mati, tugasan aku ambil nyawa dia di India, tetapi dia masih berada di Baghdad. Tapi peraturan Tuhan, orang tu takut minta dengan Nabi Sulaiman atau pergi India, mati di India. Jadi dia tak kira, tak boleh lagi lah, tak boleh lagi. Mana dia? Mana ajar dia di India lah. Dia betul. Ajar dia di India. Cara macam mana tu ajib, pelik. Wa fi'luhu ajib, perbuatan Tuhan ni pelik. Ada. Tuhan buat kadang-kadang kita tak sangka-sangka. Tak sangka-sangka. Dan makna ajal ialah masa Tuhan tentu pada azalnya akan habis umurnya. Mana sebut ajal tu apa? Ajal ni makna tempoh. Ajalun musamma, tempoh yang telah ditetapkan, yang dinamakan. Ajal ni ialah masa, tempoh lah. Tempoh apa? Tempoh Tuhan tentu pada azalnya, pada azali lah, pada sejak azali lagi akan habis umurnya. Umur dia habis bila-bila tu orang panggil ajal. Sampai dah ajal dia, makna sampai dah umur dia. Itu dia. Kemudian kata pengarang mungkarun wa nakir, munkar nakir pula. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Sekadar itulah untuk kali ini. Wabillahi taufiq hidayah.